Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita sehingga hari ini kita masih lagi dapat menghirup, orang kata boleh bernafas, boleh bernyawa, boleh meneruskan kehidupan kita walaupun kita pasti dalam kehidupan kita terlalu banyak ujian-ujian yang kita hadapi. Allahumma salimna jasadana, ya Allah ya Tuhan kami, kau berilah kesejahteraan kepada tubuh badan kami. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Ya Allah ya Tuhan kami, kau berilah kesejahteraan kepada seluruh anggota tubuh badan kami, sahabat-sahabat kami semua, agar kami dapat meneruskan kehidupan ini dengan penuh mengharapkan keredaan daripada-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang terluang ini, insya-Allah pada hari ini saya nak kongsikan dengan rakan-rakan, teman-teman tentang kedudukan puasa kita ni macam mana. Ya, bila kita berpuasa, pastinya kita nak puasa kita adalah puasa yang terbaik. Puasa yang orang kata first class. Ya, kita selalu mengejar first class, yang terbaik, semua nak terbaik. Begitulah juga ibadah puasa yang kita lakukan nanti kita harapkan dan kita berusaha. Sebab sesuatu kebaikan, sesuatu yang hebat, sesuatu yang istimewa itu dia tidak akan datang dengan buat sambil-sambil. Bila kita buat sambil-sambil, maka kita akan dapat hasilnya sambil-sambil. Kalau kita buat sambil lewa, kita akan dapat hasilnya sambil lewa juga. Tetapi kalau kita buat dengan bersungguh-sungguh, mengharapkan sesuatu yang terbaik, insya-Allah kita akan dapat perkara yang terbaik daripada apa yang kita usahakan. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis, innallaha yuhibbu ahadan idza amila amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba-Nya, seseorang hamba yang apabila dia melakukan sesuatu amalan, sesuatu pekerjaan, sesuatu perkara, dia melakukan dengan cara itqan, an yutqinahu. Maksud itqan ini ialah dia melakukan dengan sehabis baik, sehabis orang kata terbaik yang terbaik. Ya. Dia buat secara bersungguh-sungguh. Ya. Jadi apabila kita melakukan ibadah seperti itu, itulah yang Allah Subhanahu wa taala sukai, dan insya-Allah kita akan mendapat darjat puasa yang terbaik. Jadi Imam Ghazali rahimahullah taala, seorang ulama yang terkenal dalam kitab, dalam bahagian fiqh dan juga tasawuf, membahaskan isu-isu fiqh, masalah-masalah fiqh disertai dengan pandangan sudut tasawuf, bagaimana yang sebaiknya. Artinya Imam Ghazali apabila membahaskan suatu ibadah, dia bukan hanya fokus kepada tentang hukum hakam yang zahir, tetapi mengambil kira juga tentang kedudukan yang kita panggil segi kerohanian dia, yang batin dia, segi sudut maknawinya. Walaupun segi hukum tu sah, tetapi segi kerohanian dia, segi penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Diterima ataupun tidak? Itulah kelebihan Imam Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin menyebutkan, puasa bagi orang yang beriman ini ada 3 kedudukan. Orang Islam, orang iman yang berpuasa ini ada 3 level, ada 3 peringkat. Yang pertama dinamakan sebagai puasa al-umum. Puasa al-umum ni maksudnya puasa orang biasa-biasalah. Yang kedua ialah saumul khas ataupun saumul khusus, iaitu puasa orang yang special, orang yang khusus, orang yang mempunyai kelebihan di situ. Kita panggil khusus ni VIP kan. Ada satu lagi peringkat yang ketiga yang dinamakan puasa khususul khusus. Saumul khususul khusus ini adalah peringkat yang ketiga, iaitu orang yang baik dah, kemudian lagi baik lagi.
Jadi kalau yang pertama tadi puasa orang biasa, yang kedua orang yang khas, orang yang baik-baik ini, yang ketiga orang adalah puasa khususul khusus, iaitu puasa orang yang terbaik. Jadi bila kita tahu tiga kategori ini, ya, kita cuba berusaha untuk apa? Untuk cuba mendapatkan kedudukan yang terbaik, ya. Pastinya bila kita nak dapatkan kedudukan puasa yang terbaik, itulah yang dikenali sebagai saumul khususul khusus. Puasa orang yang special daripada orang yang special. Kata VVIP, kita tengok apakah maksud puasa khususul khusus yang kita nak kejar. Dalam kehidupan kita pastinya kita ada target, ya, ada sasaran, dan sasaran kita tidak sasaran yang terbaik, ya. Biar rakan-rakan teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok yang pertama. Puasa umum, apa yang dimaksudkan saumul am ini? Puasa yang umum ini ialah puasa yang hanya sekadar menahan perut dan kemaluan dari memenuhi kehendak syahwat sahaja. Dia fokus kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia tahan dia. Maksudnya dia puasa, dia tak makan, dia tak minum, dia tak melakukan hubungan intim, ya. Dia menahan perkara yang diperlukan oleh perut dan menahan daripada apa yang diperlukan oleh syahwat. Jadi kawalan itu saja. Jadi dia tak kawan yang lain. Kadang masih lagi tak jaga mulut, tak jaga pandangan, ya, masih lagi melakukan perkara-perkara yang tidak baik, tapi puasa. Tapi Ustaz, macam mana Ustaz? Orang tu puasa Ustaz, tapi dia tak solat. Ini jadi masalah, ya. Puasa tapi tak solat, macam mana hukum puasanya? Di situlah dua keadaan yang kita melihat segi hukum ini pada sudut hukum fiqh daripada sudut hukum tasawuf, ya. Jadi kalau dari segi hukum fiqhnya, orang yang berpuasa menahan daripada makan dan minum sahaja, tak melakukan perkara yang batalkan puasa, maka puasanya adalah sah, ya. Artinya tuntutan terhadap kewajipan puasa itu sudah terangkat. Dia tidak dalam kategori tidak berdosa lah, tidak meninggalkan puasa. Persoalan yang dia itu tidak solat atau masih lagi mengumpat, masih lagi mengatur orang, itu perkara yang lain, ya. Itu perkara yang lain. Maksudnya ialah dosa-dosa itu dosalah. Tetapi bab ibadah puasa itu dia sudah terlepas tanggungjawabnya. Jadi inilah dinamakan sebagai puasa orang biasa, di mana puasanya itu hanyalah sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga saja. Tapi puasanya itu tidak menghalang ataupun tidak mempengaruhi sikap-sikap yang tidak baik, kata-kata yang mungkin menyakitkan orang lain, dan mungkin ketika yang sama dia meninggalkan kewajipan-kewajipan yang lain. Itu adalah puasa orang awam. Hukum puasa macam mana? Hukum puasanya sah. Pahalanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu, ya, kerana kan Allah Ta'ala dalam puasa ini, wa ana ajzi bihi, Allah Ta'ala kata hanya aku saja yang akan membalasnya, sebab dia tahu orang tu puasa bagaimana, sama ada puasa sekadar menahan diri makan dan minum ataupun puasanya itu benar-benar berusaha untuk meningkatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian peringkat yang kedua, level yang kedua ialah dinamakan sebagai saumul khas. Puasa orang yang khusus, orang yang special, orang yang baik, ya. Jadi ciri-ciri puasa khas ini ialah seseorang yang berpuasa itu dia menahan, ya, artinya berpuasa pendengarannya, penglihatannya, lidah, tangan, kaki dan seluruh anggota badan dari melakukan perkara-perkara yang dosa dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Dia extend lagi, dia tambah lagi puasanya itu bukan sekadar menahan daripada makan dan minum, tetapi menahan dirinya daripada melakukan perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan, antara dua darjat ini mana pilihan kita? Ya, pasti je kita nak pilihan yang kedua, di mana puasa kita
bukan hanya sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tetapi menahan segala anggota tubuh badan kita. Mata kita daripada melihat perkara yang diharamkan, telinga daripada mendengar perkara yang dilarang, anggota tubuh badan kita, tangan dan kaki kita tahan daripada melakukan perkara-perkara yang dosa, insya-Allah. Barulah kita dapat impak kesan daripada ibadah puasa yang kita dah bincangkan sebelum ini. Ibadah puasa ini dapat membentuk diri kita menjadi manusia yang terbaik, membentuk rohani kita yang sentiasa rapat hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Jom ya, kita sama-sama berusaha untuk mempertingkatkan ya, kita mendapatkan kualiti puasa kita sekurang-kurangnya melepasi puasa orang biasa menjadi puasa khas, iaitu puasa orang yang special, orang yang istimewa. Baik, yang ketiga, rakan-rakan teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan tahap yang ketiga ini ialah puasa khususul khusus. Bagaimana kriteria dia? Ciri-ciri orang yang berpuasa dalam kategori Saumul khususul khusus ini ialah orang yang berpuasa, dia menahan diri bukan sekadar dia, tetapi menahan hati dan keinginannya yang buruk dari memikirkan sesuatu yang tidak baik, bahkan ia gunakan segala apa yang ada dalam pemikirannya, hatinya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia fokus kepada dirinya di dalam melakukan ibadah puasa, bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, bukan sekadar menahan anggota tubuh badannya itu daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia tidak membatalkan ibadah puasa itu sendiri, tetapi dia gunakan hatinya, jiwanya, perasaannya untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sentiasa tafakur tentang dirinya, muhasabah dirinya, bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amalan-amalan yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Hatinya setiap detik, setiap masa, setiap ketika akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang bulan Ramadan di dalam menunaikan ibadah puasa itu, hatinya tidak lekang daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan itulah dia di dalam beribadah itu mencapai konsep ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu dalam beribadah ini, walaupun yang fizikal itu berpuasa, tetapi hatinya itu seolah-olah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan tindak tanduk perilakunya, sentiasa tahu apa yang ada di dalam hatinya, menjadikan ia seorang manusia yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berani dan tidak sanggup untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tingginya kedudukan puasa khususul khusus, yang mana dalam ibadah puasa itu memfokuskan bukan sekadar yang zahir ini, bukan fokus kepada menahan diri pada makan dan minum saja, tetapi bagaimana dia nak mendapatkan kedudukan yang tinggi, darjat muqarrabin, derajat orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya apabila situasi ini dalam pemikiran dia inginkan berada di darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Dia akan menggunakan segala usahanya, tubuh badannya, masa yang ada, ruang yang ada untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan sesuatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala redha, apatah lagi di bulan Ramadan itu menjadi motivasi kepadanya. Segala amalan yang dilakukan itu akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Jadi tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan mati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada rakan-rakan, jom kita muhasabah. Kita cek balik bagaimana kedudukan puasa kita. Yang lepas-lepas lah kan, kita cek balik yang lepas. Yang lepas kita cek balik, kita renung balik, maka untuk puasa yang akan datang ini kita plan.
Kita rancang bagaimana kita nak mendapatkan puasa dalam kategori khususul khusus ini, di mana segala tindakan kita, perbuatan kita, hati kita, semuanya itu menjurus kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita menjadi orang dalam kategori muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, begitulah ya kita melihat bagaimana bagi orang yang tinggi kedudukannya, dia sudah tidak melihat ya perkara soal sah dan batal, kerana itu adalah perkara asas yang perlu mereka lakukan pada awal-awal lagi. Tetapi mereka nak fokus kepada darjat yang tinggi, kualiti ibadah puasa yang dilakukan. Baik, tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya puasa akan terbatal pada tahap apabila kita melakukan perkara membatalkan puasa. Tetapi bagi orang yang khususul khusus, ya, dia akan merasakan bahawa puasanya itu terbatal ya apabila dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara asasnya ia tidak membatalkan puasa secara fiqh. Jadi kita berusaha secara itu ya tuan-tuan puan-puan, di mana kita nak dapatkan pahala, kita nak dapatkan ganjaran, dapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang kita lakukan ya. So Imam Ghazali menyatakan ya, puasa khusus yang tadi kata dia kan, ya, dia menjadikan itu fokus total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mereka puasa akan terbatal pada tahap ini lantaran memikirkan perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Allah Rabbi. Bagi khususul khusus ini, puasanya dikira terbatal ya, sekiranya dia hatinya lalai ya, ataupun dia memikirkan tentang perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan Allah dan kaitan dengan agama dan akhirat. Apatah lagi memikirkan dunia ya. Demikian juga akan terbatal puasa dengan memikirkan dunia, kecuali urusan dunia yang kepentingannya untuk agama, kerana ia termasuk dalam bekalan akhirat dan bukan urusan dunia. Ya. Di mana? Jauh tu pada kita kan. Kita dalam bulan puasa pun kita masih lagi fikirkan tentang peluang-peluang untuk berniaga. Kita masih fikirkan lagi tentang apakah persiapan-persiapan untuk raya. Tapi orang yang tinggi darjatnya ketika itu, mereka tidak sangat memikirkan tentang urusan dunia. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita masih ada peluang ya. Jadi kalau boleh memanglah di bulan Ramadan nanti kita sudah tidak disibukkan dengan urusan-urusan yang sangat memenatkan berkaitan dengan dunia ya. Kita boleh persiapan, contoh nak buat baju raya ya, bulan Syaban ni dah boleh dah siap-siap nak tempah ke nak apa kan kita buat sekarang. Jadi masa bulan Ramadan nanti kita tak sibuk nak shopping, kita nak ruangkan masa yang sampai banyak untuk window shopping, kita buat sekarang. Apatah lagi sekarang ni kan dalam keadaan masih lagi endemik ini ya, kita kurangkanlah pergerakan ataupun kita boleh buat secara online, jadi itu lebih selamat untuk kita fokus kepada ibadah puasa kita ya. Kemudian seterusnya Imam Ghazali menyatakan arbabul qulub, orang-orang yang punya hati ya, orang yang prihatin dengan hati mereka, berkata sesiapa yang pada siang Ramadan tergerak keinginannya mencari apa yang akan dimakan ketika berpuasa, maka ditulis satu kesalahan kerana ia lahir daripada sikap kurang percaya kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala dan kurang yakin terhadap rezeki yang telah dijanjikan. Allah, ini tahap tinggi tuan-tuan dan puan. Sehingga kita kalau kita berpuasa, nanti petang nanti nak buka puasa apa ya? Nak petang nanti nak buka apa? Bila kita terfikir tentang itu, ya, kita sudah terfikir jadi bagi orang yang levelnya tinggi ini, khusus ini, dianggap ini sudah melakukan suatu kesalahan ya. Kerana apa? Kerana tak yakin dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak seperti inilah tahap para nabi, para siddiqin dan juga para muqarrabin ya, yang mana mereka fokus kepada menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa seperti ini tidak mungkin dapat digambarkan dengan perkataan, tapi boleh direalisasikan dengan amalan ya. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah
pandangan Imam Ghazali tentang tahap-tahap puasa orang yang berpuasa. Untuk level yang pertama, puasa orang biasa, pasti kita tak nak sebab puasa itu hanya sekadar menahan diri pada lapar dan dahaga. Kita takut inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi dia tak dapat daripada ibadah puasanya melainkan lapar dan dahaga. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan tahap yang kedua lah. Tahap yang kedua itu berpuasa, kita bukan sekadar menahan diri pada lapar dan dahaga, tetapi kita menahan segala tubuh badan kita, anggota tubuh badan kita sampai ada mulut, kemudian telinga, tangan kita tahan daripada melakukan perkara-perkara dosa dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya kita berusaha mempertingkatkan puasa kita ke level yang ketiga, di mana di bulan Ramadan ketika berpuasa kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada di antara kita yang mempunyai rezeki untuk berpuasa di tanah haram di Mekah dan Madinah, maka lakukanlah. Sebulan ataupun berapa hari itu kita tinggalkan urusan dunia kita untuk kita fokus kepada ibadah di tanah suci yang pastinya pahalanya berlipat kali ganda. Kalau solat di Masjidil Haram, satu solat pahalanya 100,000 kali ganda. Kalau solat di Masjidil Nabawi, Nabi sebut ganjarannya 1,000 kali ganda. Jadi kalau kita melakukan ibadah puasa, kita lakukan qiyamul lail, solat tarawih di Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram, Allahu Akbar, Masya Allah. Terlalu banyak anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Jadi rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya Imam Ghazali menyatakan bagi mencapai tahap puasa al-khusus, iaitu puasa orang yang soleh, maka perlu menyempurnakan 6 perkara. Yang pertama, kena tundukkan pandangan dan menahan diri daripada melihat perkara-perkara yang tercela dan dibenci. Kita jaga mata kita. Yang kedua, kita kena jaga lidah kita dari menuturkan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti bergurau. Orang kata gurau-gurau bodoh, mengumpat, dusta dan sebagainya. Tetapi kita sebaliknya kita gunakan untuk memperbanyakkan berdiam diri dan memperbanyakkan zikir dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, nak dapatkan puasa yang special orang soleh ini, menahan diri daripada mendengar perkataan yang dibenci oleh syariat, yang dibenci oleh syarak, daripada kata-kata yang dusta, ada orang mengumpat dan sebagainya, kita tinggalkan. Yang keempat, menahan anggota tubuh badan dan dari melakukan dosa seperti menahan tangan, kaki dari perkara yang dilarang, dan menahan perut kita daripada perkara-perkara yang syubhah ketika berbuka. Ini kerana tidak ada maknanya berpuasa pada siang hari, sekiranya kita bila berbuka itu pula kita makan dengan makanan yang haram. Yang kelima, rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berlebih-lebihan ketika berbuka puasa dengan makanan yang halal, walaupun ini harus sehingga perut ni terlalu penuh dengan makanan. Ini kerana tidak ada bekas yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perut yang penuh dengan makanan halal. Terlalu kenyang. Apa implikasinya, tuan-tuan puan-puan? Bila kita terlalu kenyang, kita dah terlalu letih. Bila letih, sukar untuk kita melakukan solat, untuk qiyamul lail, tubuh badan kita menjadi berat. Yang keenam, adalah timbul dalam hati kita rasa takut dan penghargaan kepada Allah, bersyukur kepada Allah kerana dia tidak tahu sama ada puasanya itu diterima oleh Allah dan termasuk dia kalangan orang yang berjaya, ataupun puasanya itu tidak diterima, na'udzubillah, lalu termasuk di kalangan orang-orang yang tercela. Jadi inilah rasanya kebiasaan kita ni, kita boleh melakukan 6 perkara dalam kita menyempurnakan ibadah puasa kita dengan kita berusaha sebaik mungkin untuk kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mampu untuk level yang ketiga, jadi puasa khususul khusus, bukan sekadar puasa yang zahir, bukan sekadar puasa fizikal, tetapi puasa hati, dan hatinya itu
digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terbaik. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.